Allahu anhu. Itu dia tuan-tuan. Malam ni dua individu besar ini kita akan cerita bagaimana saat keislaman ini. Dia tuan-tuan. Dia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Maknanya umur Nabi pun dalam lingkungan 46 tahun juga. Bila Sayyidina Hamzah memeluk Islam, tak lama lepas tu Sayyidina Umar pula memeluk Islam. Para sahabat lagi semakin bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita meneruskan pembacaan sirah kita pada malam ini, Ar-Rahiqul Makhtum Mubarak Furi, suka untuk saya mengajak terutamanya diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, bila sama-sama kita merenung bagaimana rintihan Nabi Yusuf alaihi salam, doa Nabi Yusuf alaihi salam kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, yang berbunyi, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kamu telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan kepadaku. Tuan-tuan, kita tahu, kita belajar dalam ilmu kisah para anbiya, Nabi Yusuf alaihi salam ini Allah bagi kat dia jawatan besar, memegang atau mentadbir sebuah negara, ini negara Mesir. Itu pentadbiran yang besar. Kalau istilah pada hari jadi Perdana Menteri. Hebat dia. Dan juga wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Allah berikan hikmah dan juga sebahagian takwilan mimpi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam arti kata yang lain, Allah berikan kebijaksanaan dalam mentakwil sesuatu perkara. Tuan-tuan, ada orang yang ada ilmu tapi dia tidak ada bijaksananya. Dia sebut dalam istilah al-hikmah. Ada orang boleh berdakwah, semua boleh berdakwah, tetapi nak cari orang yang berdakwah dengan hikmah, hak ni mungkin susah kita nak cari. Dengan bahasa yang dia guna, mungkin ilmu yang dia sampaikan itu sama ada ilmu itu benar-benar betul-betul memberi kesan kepada orang yang mendengarnya, ataupun sebaliknya. Ini hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dua benda ini. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf alaihi salam Allah berikan kepadanya adalah rupa parah yang segak, yang cantik. Dan ini dirakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Bagaimana wa atat kulla wahidatin minhun nasikina wa qalat ikhruj alaihim. Apabila dalam istana itu pelayan-pelayan wanita melihat Nabi Yusuf alaihi salam masuk dalam istana, ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ini ayat Al-Quran. Bagaimana dapat tengok segak handsome Nabi Yusuf ni sampai terpotong jari mereka. Kita kata, handsome sangat kau Ustaz sampai terpotong jari. Jangan duk tanya saya. Saya tak kerti nak jawab. Ini ada dalam Al-Quran. Cerita ni tuan-tuan dirakam dalam Al-Quran, dan kita tahu bahawa Al-Quran itu bilafzul mutawatir.
Dia tidak seperti hadis. Hadis terbagi kepada dua, hadithun ahad dan hadithun mutawatir. Hadis ahad, ya, masih lagi diperbahaskan di kalangan para ulama sama ada hadis itu hasan, sahih ataupun dhaif dan sebagainya. Ini kategori para ulama hadis. Adapun Al-Quran, setiap lafaz Al-Quran itu bersifat mutawatir. Kalau ingkar satu huruf dalam Quran, fahuwa kafirah. Ini sebut Al-Quran. Cerita ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Saya nak sebut bahawa pasal apa saya buat main cerita ni tiba-tiba nak cerita pasal Nabi SAW, tiba-tiba Ustaz Ihsan buat main cerita Nabi Yusuf. Saja saya buat main cerita ni tuan-tuan sebab nak buat satu analogi perumpamaan. Bahawa kita tengok dekat dunia kita pada hari ni tuan-tuan, manusia yang dia rasa hebat sangat dah. Nah, kalau dia kata jawatan paling besar, dah Nabi Yusuf lagi hebat daripada hang. Nah, kalau nak kata pengikut Nabi Yusuf, lagi ramai pengikut daripada beribu di hadapan dia. Ya, kalau nak kata segak, hang dengan Nabi Yusuf mana lagi segak? Quran cerita pasal Nabi Yusuf. Nah, saya nak sebut bahawa kemuncak kenikmatan yang Allah bagi kepada seseorang. Nah, kemuncak kenikmatan ni, nah, iaitu doa Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Dua benda ni. Dalam erti kata yang lain, kalaulah kita cantik, kalau kita segak, tapi akhir hayat kita tu bukan kita mati dalam Islam, tak berjaya kita. Kalaulah kita kaya raya, kaya sangat ni, duit sampai tak tahu nak buat apa, duit sampai tak tahu nak buat apa, kaya sangat ni. Nah, baru ni ada orang tengok dalam Facebook, gaji sebulan 100,000 lebih. Lebih daripada tu pun ada. Ya, kata ya Allah, banyaknya gaji dia. Banyaknya gaji ni, tak tahu nak buat apa. Kan kita nak sebut bahawa tuan-tuan, kekayaan itu kalau akhir hayatnya mati bukan laisal mu'min wa laisal muslim, gagal dia. Sebab tu Nabi Yusuf alaihi salam kata, nikmat hak semua aku dapat ni, ya Allah tawaffani muslimah, bagi aku mati dalam Islam. Pertama. Yang kedua, wa alhiqni bisalihin, ya Allah golongkan aku di kalangan orang-orang yang saleh. Dua benda ni ya tuan-tuan. Nah, kalau kita handsome, kita kaya ke apa, jawatan besar macam mana sekalipun, kalau kita tergolong di kalangan orang soleh tuan-tuan, double kejayaan kita. Ini yang saja untuk kita merenung dan kita melihat bagaimana ayat Al-Quran ini, dan dirakamkan doa Nabi Yusuf alaihi salam, supaya kita sedar diri kita bahawa biarlah kita minta doa supaya akhir hayat kita mati dalam Islam, dan kita golongkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh dan salihah. InsyaAllah, mudah-mudahan mukadimah itu ya memberi manfaat yang banyak kepada kita, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita pada malam ini, Ar-Rahiqul Makhtum, Safiur Rahman Mubarakfuri. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita dah cerita bagaimana saat seksaan yang semakin dahsyat, misi menghabiskan Nabi SAW, dan kita tahu anak kepada Abu Lahab ni tuan-tuan, ya, dia buat dia duduk depan Nabi dan terus dia mengatakan bahawa wan najmi idza hawa thumma tada fatadalla. Dia kata depan Nabi, aku tak beriman dengan ayat ni. Dia tak beriman. Bahkan dalam riwayat yang sama, ya, dia menyakiti fizikal Nabi SAW. Lalu Nabi doa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya, doa ni tuan-tuan, kalau kita baca Qur'an Nazilah, ya, diselit doa ni. Diselit doa ni, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Doa ni sebenarnya cerita pasal apa? Cerita pasal ni, seorang musyrikin Mekah ni tuan-tuan, dia main pegang baju Nabi, dia kata depan Nabi, dan menyakiti batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, biarkanlah dia dilahap oleh seekor binatang buas ciptaanmu ya Allah. Maka dipendekkan cerita, ya, dia dalam perjalanan pergi ke Syam untuk berniaga, untuk berdagang, maka dia ingat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singa yang mengganas datang untuk memaham dia, dan akhirnya dia mati dengan binatang buas itu.
maka makbul dan mustajab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita tengok tuan-tuan. Nah, kita tengok keislaman Sayyidina Hamzah 151. Di tengah keadaan yang diselimuti oleh mendung kegelapan dan kezaliman, tiba-tiba berkelip sebuah kilauan cahaya yang menerangi jalan orang yang teraniaya. Itulah peristiwa keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Mari dah tuan-tuan, malam ni kita nak tengok bagaimana saat bersejarah Sayyidina Hamzah yang digelar sebagai singa Allah. Nah, yang digelar sebagai singa Allah ni, Sayyidina Hamzah ni, yang mana kita tahu bahawa sebelum Islamnya Sayyidina Hamzah, para sahabat ni kecut perut takut. Ada yang mereka nak melaksanakan ibadat, duduk di antara dua-dua buah bukit, tak mau bagi orang musyrik Mekah tengok mereka. Mayang pun sembunyi-sembunyi ya. Nah, semayang pun sembunyi-sembunyi, takut mereka kena seksa dan sebagainya. Tak ada kekuatan. Majoriti umat Islam sangat sedikit pada waktu ini. Ya, baik. Kemudian dia memeluk Islam pada akhir tahun ke-6 kenabian. Jadi kita tahu bahawa umur Nabi pada saat ini, bila Nabi Sayyidina Hamzah Islam, umur Nabi 46 tahun. Jadi malam ni kita dapat jawapan. Bila Sayyidina Hamzah Islam, umur Nabi 46 tahun. Nah, baik. Kebanyakan menyebutkan bahawa dia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah. Baik. Penyebab keislaman Hamzah dapat dipaparkan seperti berikut. Pada satu hari Abu Jahal bertemu Nabi SAW di Bukit Safa. Dia menyakiti dan menganiaya baginda, tetapi Nabi SAW hanya diam, tidak bercakap apa-apa. Kemudian dia memikul kepala baginda dengan batu hingga terluka dan berdarah. Selepas itu dia pernah meninggalkan baginda menuju tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy berdekatan Kaabah, dan dia duduk bersama dengan mereka. Ini dah tuan-tuan ni. Sebelum keislaman Sayyidina Hamzah, cerita ni, peristiwa ni berlaku dulu. Peristiwa apa? Abu Jahal ni tuan-tuan, dia duduk dekat Bukit Safa, dia ambil ketui batu, ya, dia baling dekat Nabi SAW sampai berdarah. Ni Abu Jahal. Tuan-tuan pergi dekat lepas ni, kalau Saudi bagi kita pergi Mekah, kerajaan Malaysia pergi Mekah, beri keizinan untuk kita, dan Allah berikan rezeki kepada kita untuk pergi ke Mekah, pergi dekat Jabal Bukit Safa ni tuan-tuan, ingat cerita ni. Saat Nabi SAW tuan-tuan, Abu Jahal ambil ketui batu tengalung kat Nabi sampai berdarah. Itu cerita dia. Bila dia buat dekat Nabi berdarah tuan-tuan, Nabi senyap ya. Sebab Nabi pada waktu itu tidak ada kekuatan apa, kekuatan majoriti umat Islam tidak ada. Jagoh-jagoh tokoh-tokoh utama umat Islam belum lagi memeluk Islam pada ketika ini. Ya. Baik. Kemudian Abu Jahal bila buat lagu tu, dia pergi kat geng dia. Nah, dia pereli, dia menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Ini perangai Abu Jahal. Sebab tu kita jangan duk tiru perangai Abu Jahal ni tuan-tuan. Duk menjatuhkan orang, duk pereli tak tentu hala. Nah, orang nak buat baik, kita pelekeh. Ni semua perangai Abu Jahal. Kita jangan duk tiru perangai ni. Nah, dia ambil dia pergi dekat geng dia hina Nabi SAW. Tak cukup sampai dekat tu. Baik. Seorang bekas hamba perempuan Abdullah bin Jada'an, ya, At-Tayyimi, melihat keadaan tadi ketika dia sedang berada di rumahnya di Bukit Safa. Tuan-tuan ingat tak nama Abdullah bin Jada'an? Dia tuan-tuan sebelum Islam, yakni sebelum Nabi menjadi Rasul, pada waktu itu umur Nabi sekitar 15 dalam 15 tahun begitu umur Nabi terlibat dalam satu perjanjian dan disebut sebagai Al-Hafdul Fudul. Perjanjian Al-Fudul pada umur Nabi 15 tahun. Perjanjian tu buat tang mana? Buat dekat rumah Abdullah bin Jada'an At-Tayyimi. Ni buat kat rumah ni. Cerita dia tuan-tuan, Abdullah bin Jada'an ni ada hamba perempuan. Ada hamba perempuan. Dan hamba perempuan Abdullah bin Jada'an At-Tayyimi, dia tengok tuan-tuan peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW depan mata dia sendiri. Depan mata dia tengok, Allah, berlaku. Berlaku begitu dekat Nabi. Tidak lama kemudian Hamzah baru pulang daripada berburu.
dan masih menyandang busur panahnya sampai di Bukit Safa. Perempuan itu menceritakan perbuatan Abu Jahal seperti yang dilihatnya oleh Sayyidina Hamzah. Itu cerita dia, tuan-tuan. Nah, Sayyidina Hamzah baru balik daripada memburu. Baru balik daripada memburu binatang, memburu burung dan sebagainya. Duk ada lagi busur nak panah kat dia ni. Balik-balik tuan-tuan, duk penat-penat ni, tiba-tiba hamba kepada Allah bin Ja'ad cerita pasal anak saudara dia kena buat lagu tu. Tuan-tuan, anak saudara bukan anak jiran ni, anak saudara ni. Anak saudara. Ya, Sayyidina Hamzah. Bahkan Sayyidina Hamzah ini sebenarnya adik-beradik susuan Nabi SAW. Ya, adik-beradik susuan Nabi sebenarnya. Kalau kita tengok pada awal Islam, ya, pada ketika mana ibu susuan Nabi termasuklah Sayyidina Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah. Baik, maknanya terikat sungguh ni. Orang panggil apa? Darah daging aku duk kena naya macam ni. Balik-balik duk penat lagu tu. Bila dapat maklumat macam tu, pada ketika itu Hamzah dia marah. Jadi saya nak sebut bahawa Hamzah dia marah ni tuan-tuan sebab kesian kat anak saudara dia, bukan disebabkan kebenaran Islam. Ni awal-awal dia hidayah yang Allah nak bagi dekat Sayyidina Hamzah. Sebab tu hidayah ni tuan-tuan sekalian, dia macam-macam cara tuan-tuan Allah bagi kat dia. Macam-macam cara. Ada melalui anak kita. Ada melalui ujian yang Allah bagi kat kita. Waktu kita kaya tuan-tuan sekalian, kita tak ingat Allah. Bila rugi sekali, bankrupt sekali, baru dia tersungkuk, baru dia teringat. Dia tuan-tuan, hidayah ni macam-macam jenis orang. Ada orang dapat hidayah melalui tengok YouTube. Ada tuan-tuan, berkata, ustaz, ada, tak ada masalah. Duduk sorang-sorang tengok YouTube. Ya, ustaz ni cerita tentang kelebihan fadilat datang ke rumah Allah, fadilat majlis ilmu. Dia pun teringin nak pergi majlis ilmu. Duk tengok YouTube yang awal tu. Tapi bila lama kelamaan tuan-tuan, bermula daripada asbab hidayah tersebut, metod tersebut, dia teringin, terikat hati dia ke rumah Allah dan majlis ilmu. Orang hak buat kerja tu tuan-tuan, orang terima hidayah disebabkan kerja dia, usaha dia, Masya Allah, pahala pun dapat tuan-tuan. Dia pahala dapat. Man dalla ala khair kafa'ili wala nuqsan. Hadis lafaz Imam Tirmizi, Allah takkan kurang pun pahala kat dia. Ni usaha ni. Sebab tu usaha kita kena fikir tuan-tuan, macam mana cara kita untuk mengajak orang untuk mendapat hidayah. Ya, Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, siapa yang orang dapat hidayah melalui tangan dia. Orang terkesan dengan ucapannya, orang terkesan dengan gerak kerjanya, ucapan dengan usahanya, pengorbanannya, tuan-tuan, pahalanya cukup besar. Cukup besar sebab usaha dia. Ya tuan-tuan, ini kita nak kena fikir tuan-tuan. Kita nak kena fikir apa usaha kita untuk Islam, untuk kemenangan Islam dan untuk urusan dakwah ini. Kita yang tu kita kena fikir. Tok Imam dia tak fikir kat kita. EJK Masjid tak fikir kat kita. Kita ya secara sukarelawan ya memberikan sumbangan tenaga dan sebagainya untuk dakwah ini. Tuan-tuan sekalian, baik. Kemudian dia memang pemuda Quraisy yang paling kuat dan paling mudah tersentuh emosi jika ada orang yang mengganggu harga diri kaumnya. Ini Sayyidina Hamzah. Punyalah dia ni orang yang gagah perkasa. Tuan-tuan sekalian, bahkan kalau kita tengok dalam siri-siri jihad yang turut serta oleh Sayyidina Hamzah tuan-tuan, kalau dia rebah saja pedang Sayyidina Hamzah tuan-tuan, depan dia tersungkuk dan mati Sayyidina Hamzah. Dan kita tahu bahawa Sayyidina Hamzah ni gugur syahid ni disebabkan orang main belakang dia. Kalau main depan-depan ni tuan-tuan, face to face depan-depan ni, minta maaf banyak, memang kalah orang tu. Ini disebut dalam riwayat yang sahih, cerita tentang dalam bab peperangan Uhud. Tapi disebabkan ada sedikit penipuan ketika duduk bergaduh pada Sayyidina Hamzah bertempur dengan tentera musyrik Mekah, ada orang main tikam ke belakang dia. Orang pengibar hak duk baling tombak tu, main kat belakang dia, pergi baling kat belakang dia. Tapi kalau hang main depan-depan dengan Sayyidina Hamzah, berdepan bertempur dengan Sayyidina Hamzah, confirm hang kalah.
kegagahan Sayyidina Hamzah itu. Orang yang berani, ya, dan dia tak boleh tengok adik-beradik dia, sanak saudara dia, kabilah dia, ya, kena diganggu oleh orang lain. Dia tak boleh tengok yang tu. Dia berlari dengan cepat menuruni Bukit Safa. Bila dengar lagu tu tuan-tuan, dia punyalah marah, dia turun daripada Bukit Safa tu. Nah, tidak berhenti walaupun sebentar, walaupun bertemu dengan orang lain. Oh, tu dia tu punyalah marah, dia pun nak cari siapa yang buat dekat Muhammad ni. Nah, dia tak tahu yang dia buat tu dekat anak saudara aku. Dia turun, dia pergi cari siapa pun. Kalau orang tegur dia pada waktu tu, dia tak menyahut. Oh, punyalah dia marah, suruh Sayyidina Hamzah ni. Dia telah bersedia untuk bertemu Abu Jahal untuk mengajarnya. Mana Abu Jahal? Tu dia tuan-tuan. Baru hang bertemu kuku dengan wah. Baru hantar. Nah, Sayyidina Hamzah ni lagu mana? Turun Sayyidina Hamzah, bertemu dengan Abu Jahal. Setelah masuk ke masjid, Hamzah terus berdiri di hadapan Abu Jahal. Terus duduk depan-depan Abu Jahal. Ini baru berakai. Nah, baru hang jumpa siapa dia? Baik, bila bertemu berhadapan dengan Abu Jahal, dia berkata kepadanya, "Hai manusia." Hai manusia. Saya tak mau sebut perkataan ni. Perkataan ni agak kurang baik. Nah, ini perkataan ya, maknanya mungkin belum ditarbiah oleh Nabi SAW. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab, tuan-tuan baca sendiri. Hai manusia, berani sekali kamu bertindak kejam terhadap anak saudaraku, padahal aku berada atas agamanya. Dia mengaku terus, ni hang nak buat apa ke anak saudara aku ni? Aku hari ni memeluk Islam. Tu yang hambang kata Sayyidina Hamzah ni. Itu yang nak kata bahawa Sayyidina Hamzah ni. Dan kita ni tuan-tuan, bila mana kita melihat nak karakter-karakter para sahabat, al-fudhala'u sahabah, kita kena contoh. Sahabat ni tuan-tuan, ada mereka yang tegah dalam bab kebenaran, mereka tak ada kompromi. Kita kena tiru perangai ni. Ada juga sahabat Nabi tuan-tuan, amboi, lembut sungguh. Bila dia bercakap dengan orang tuan-tuan, cukup lembut. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karakter-karakter yang pelbagai di kalangan para sahabat ni tuan-tuan. Sirah ni tercatat dalam sirah tuan-tuan untuk kita belajar, untuk kita mempelajari dalam hidup kita ni tuan-tuan. Supaya apa? Supaya dalam soal kebenaran kita tak ada kompromi. Itu kita kena ada perangai tu. Dan juga kalau benda tu salah, kita kena maknanya kita kena perjuangkan kebenaran tersebut. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panahnya hingga terluka parah. Kawan baru balik daripada memburu, busur nak panah pun tak buang lagi. Terus dia pergi cari Abu Jahal, dia ambil busur nak pergi katok Abu Jahal. Sebab hampir baling ketua batu kat Nabi Muhammad SAW dengan berdarah. Perkara ini menyebabkan orang daripada Bani Makhzum, keluarga Abu Jahal, dan orang daripada Bani Hashim, keluarga Hamzah, datang ke tempat tersebut. Ni maknanya tuan-tuan, keluarga Abu Jahal pun mai sekali. Kononnya nak backup Abu Jahal. Kononnya nak backup Abu Jahal. Abu Jahal kena ni. Dan juga keluarga daripada Bani Hashim, kumpulan sebelah Sayyidina Hamzah pun mai turun sekali. Dia beradik pakai turun habis ni. Apa yang duk berlaku ni? Kan? Sayyidina Hamzah pergi pukul, dia guna busur nak panah kepada Abu Jahal ni. Abu Jahal berkata kepada kaumnya, biarkan Abu Imarah ini. Ya, sesungguhnya aku telah melecehkan anak saudaranya dengan penghinaan yang sangat teruk. Mana apa tuan-tuan? Dia angkat tangan. Dia kata, hang tu sodok kawan. Hang tu sodok berlawan dengan Hamzah. Sebab aku yang cari pasal dulu. Kata Abu Jahal, aku yang cari pasal dulu, aku yang mempelekehkan anak saudara dia. Lah ni tak apa, kita bagi kira selesai dekat ni ialah Abu Jahal. Dia nak bagi selesai. Keislaman Hamzah pada mulanya hanya kerana pembelaan terhadap kaum keluarganya. Saya nak sebut bahawa Abu Jahal ni rupanya penakut. Dia sembang kemah, ya, dia boleh buat dekat Nabi sebab Nabi pada waktu tidak ada lagi tokoh-tokoh besar di hadapannya. Ya, Omar belum lagi memeluk Islam, Hamzah belum lagi memeluk Islam, dan hari ini kamu berdepan dengan Sayyidina Hamzah. Terus yang kejut perut. Terus yang takut. Dan kita tahu bahawa, ya,
jika mereka membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini Nabi di bawah jagaan Abu Talib. Dan keturunan Bani Abdul Manaf, keturunan Bani Hashim, tuan-tuan sekalian, dia takkan biarnya, takkan lepas punya siapa yang bunuh Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka belum memeluk Islam. Sebab ketaksuban ataupun sebab tebalnya semangat perkauman itu di kalangan bangsa Arab. Ini tuan-tuan, saya nak sebut bahawa beginilah Sayyidina Hamzah detik dia memeluk Islam disebabkan dia kesian tengok apa dia Nabi Muhammad, anak saudara dia, kena lagu tu. Baik. Kemudian ya, dengan keislamannya keadaan umat Islam menjadi lebih kuat. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam dakwah al-marhalatul ula, dakwah sirriyah, pada peringkat yang pertama Nabi berdakwah secara rahsia. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi pilih individu-individu yang berpotensi untuk mengembangkan Islam. Itu sebab urusan dakwah ni tuan-tuan, dia kena ada strategi, dia kena ada perbincangan, dia kena ada penyusunan. Bukan mereka nak buat, kita buat. Bukan dia. Nabi tengok dulu siapa yang berpotensi dalam mengembangkan Islam ini. Pada awal dakwah Islam, Nabi tengok, pertama Sayyidina Ali. Sebab dia budak kecil, dia pun jenis dengar cakap, dia pun cepat menghafaz. Dan juga individu yang seterusnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Sebab dia ni tuan-tuan, kalau dibentangkan kebenaran di hadapan Abu Bakar, dia akan berpihak kepada kebenaran, walaupun ia bukan datang daripada kumpulan dan juga keturunannya. Aidah tuan-tuan, ni panggil Abu Bakar ni. Bila mai saja kebenaran, aku akan berpihak kepada kebenaran. Sebab orang Mekah ni tuan-tuan, walaupun Nabi cerita dah benda ni betul, hak ni salah, dia berkata dak, hang tu suruh muhur Muhammad. Sebab tutup nenek moyang kami khatus tahun dah duk suruh kami semua berang. Tiba-tiba hang mai, hang terus menyesatkan ataupun menyesatkan berhala-berhala kami. Ini orang yang tak terima kebenaran. Nabi tengok ini potensi besar Abu Bakar, dan ramai orang yang memeluk Islam di tangan Abu Bakar, seumpama Talhah bin Ubaidillah, seumpama seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Utsman ibn Affan. Pada awalnya mereka memeluk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tuan-tuan, ini saya nak sebut bahawa potensi individu-individu yang berpotensi ini tuan-tuan, ini penting, kita kena jaga. Satu anak-anak kita ni tuan-tuan sekalian, anak-anak kita ni yang berjaya, yang cemerlang ni tuan-tuan sekalian, biar jadi ulama. Sebab kita hari ni tuan-tuan sekalian, anak-anak kita cemerlang dan sebagainya. Kadang-kadang kata tak apalah, bagi mereka masuk jadi doktor lah. Kita bukan nak kata salah jadi doktor tu, tak betul. Tapi tuan-tuan hak lalah kali, hak tak ada apa lah, hantar pergi ngaji agama, tak pun hantar pergi pondok, hantar pergi ni. Hak tak ada apa, hak tak ada peluang lah. Ada istilah lain, hak kena buang sekolah pula tu. Kita hantar pergi sekolah agama, biar ustaz tarbiyah sikit, tu dia. Kita biar yang hantar yang pure, yang elit, yang excellent, yang hebat, yang cerdik, intelektualnya. Bila mereka belajar ilmu agama, mereka akan jadi ilmuwan muda satu hari nanti, pendakwah muda satu hari nanti. Yang ni yang kita nak lahirkan. Bukannya cukup-cukup makannya, balik-balik Malaysia dia jadi pendakwah. Bila orang tanya dia hukum dan sebagainya, dia mereka cerita. Kita tak mahu hak tu. Dah tuan-tuan, ini perjuangan kita, perjuangan umat Islam kita, supaya pejuang-pejuang agama kita ini mempunyai potensi yang besar untuk memimpin umat ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pada malam ini juga tuan sekalian, kita akan tengok bagaimana sejarah keislaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masih dalam suasana yang diselimuti oleh mendung kegelapan dan kezaliman, tiba-tiba berkelip sebuah kilapan cahaya yang lain, yang kilatannya lebih dahsyat dan lebih terang daripada yang tadi. Itulah keislaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia tuan-tuan. Malam ni dua individu besar ini kita akan cerita bagaimana saat keislaman ini. Dah tuan-tuan. Dia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Maknanya umur Nabi pun dalam lingkungan 46 tahun juga. Bila Sayyidina Hamzah masuk Islam
Tak tak lama lepas tu Sayyidina Umar pula meluk Islam. Oh, para sahabat lagi semakin bersemangat. Karena para sahabat semakin bersemangat dan juga para sahabat semakin rasa sikit kekuatan ya di kalangan mereka. Selepas 3 hari setelah keislaman Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, 3 hari lepas tu, bukan 3 tahun lah, 3 hari lepas tu Sayyidina Umar masuk Islam. Baik, sebelum itu Nabi pernah berdoa kepada Allah yang Azza wa Jal memohon keislaman Umar. At-Tirmidzi membawakan sebuah riwayat daripada Ibnu Umar yang disahihkan olehnya, yang dibawakan juga oleh At-Tabarani daripada Ibn Mas'ud dan Anas, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadzaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Al-Khattab. Ini doa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada 2 orang yang paling engkau cintai, ya Allah. Nabi sebut nama. Yang pertama bi Abi Jahlin. Pertama Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan orang berpotensi ni. Abu Jahal bin Hisham. Dia orang berpotensi, dia ada pengaruh. Walaupun dia ni jahat dan hati kerah, tapi dia orang hebat. Ucapan dia didengari oleh kawan-kawan dia. Dia ada pengaruh. Kita boleh tengok dalam peperangan Uhud, dia di antara tokoh-tokoh besar yang menggerakkan musyrikin Mekah untuk terlibat dalam peperangan Badar. Ni Abu Jahal. Maknanya pengaruh. Kalau Abu Jahal ni memeluk Islam, tuan-tuan, Islam akan gunakan potensi dan bakatnya untuk perkembangan Islam. Akhirnya tuan-tuan, Nabi tengok dah 2 orang ni sangat berpotensi. Nabi berdoa, ya Allah, di antara 2 ni siapa yang paling kau sayang, ya Allah, kau bagilah di antara 2 ni memeluk Islam, kerana kami memerlukan bantuan daripada 2 orang individu ini. Maka ternyata antara kedua-dua orang ini Allah lebih mencintai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah lebih sayang Sayyidina Umar. Tuan-tuan sekalian. Baik, ternyata setelah mencermati semua riwayat yang ada tentang keislaman Umar, kelihatan bahawa bersemayamnya Islam di dalam hatinya terjadi secara beransur-ansur. Namun begitu, sebelum saya paparkan ringkasannya, terlebih dahulu perlu saya tunjukkan tentang watak dan perasaan Umar di hari-harinya. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar ni orang yang tegak, ketegapan fizikal. Keteguhan yang kuat terhadap harga dirinya. Kalau orang cerca maruah dia, kalau orang buat meme ni kena hina dia akan lawan balik. Ini Sayyidina Umar. Dia tak boleh orang nak pijak-pijak suka hati, orang nak pelekeh-pelekeh suka hati. No, itu bukan panggil Sayyidina Umar. Hang pelekeh aku, hang silap. Ini panggil Sayyidina Umar, tuan-tuan. Dia seorang individu yang sangat bengis, pantang dicabar. Di mana orang Islam mesti merasakan pelbagai seksaan daripadanya. Tuan-tuan, Sayyidina Umar pun boleh tahan juga dia seksa para sahabat pada awal sebelum dia meluk Islam. Sebelum dia meluk Islam. Dia tengok perasaan, dia tak boleh tengok, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya dalam hati dia terjadi persaingan antara pelbagai perasaan yang saling bertentangan di antara satu sama lain. Tuan-tuan, kita duk tanya orang hak buat jahat ni, orang hak perangai tak elok ni, tuan-tuan, cuba tanya dia betul-betul. Tanya dia betul-betul, tuan-tuan. Dalam lubuk hati dia ni, tuan-tuan, sebenarnya, tuan-tuan, dia tak mau pun buat perangai tu. Dia tak mau pun, tuan-tuan. Sebab dia tahu dia sedang bertarung dengan diri dia. Sama ada aku nak pilih benda yang baik ataupun benda yang jahat. Dan dia tahu bahawa benda baik itu tetap baik dan hakikat kebaikan tersebut. Tuan-tuan sekalian, betul tak tuan-tuan ni? Kita tanya orang masuk, orang yang buat kesalahan sebagainya, bunuh orang ke apa ke, mencuri, kita tanya dia, hang nak masuk syurga ke hang nak masuk neraka? Kita tanya dua jawapan tu cukup. Orang hak baik ni, tuan-tuan, dia kan kata nak masuk syurga. Hatta kalau orang jahat pun dia kata, aku nak masuk syurga. Hang tahu pun hang masuk syurga. Syurga tu tempat untuk orang baik-baik saja. Syurga itu tempat orang yang soleh saja. Dia pun tahu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an tiap hari
Walaupun mulut dia duk kata Islam ni jahat, Islam ni tak suka ni, Islam ni dia buat khikah agama baru dan sebagainya, tapi sebenarnya dalam lubuk hati dia sedang berfikir. Dia sedang berfikir. Dia sedang merenung, betul ke apa yang aku buat ni? Tengok entah apa yang Muhammad buat tu betul ke? Sebab tu tuan-tuan sekalian, usaha dakwah ni tuan-tuan, dia mesti berterusan. Usaha untuk menggerakkan dakwah, untuk menggerakkan komuniti ilmu, menggerakkan aktiviti ilmu, sampaikan maklumat Islam kepada masyarakat ini perlu berterusan sifatnya. Dia tak boleh bermusim. Masuk Ramadan, baru kita aktif. Habis Ramadan, tutup buku, tunggu pula tahun depan. Mesti berterusan. Menyampaikan ilmu, kesedaran itu kepada umat, kepada masyarakat, supaya lama kelamaan maklumat itu apabila mereka meresap dalam hati mereka, mereka akan merasa kebenaran tersebut. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, tuan-tuan tengok pada hari ini ada anak muda kita. Anak muda kita mungkin hari ini nak tengok orang-orang muda yang aktif dalam masjid ni cukup susah betul tak? Sampai orang kata masjid ni hambuan dengan pencen ya. Masjid ni hambuan pencen ya. Umur 50 tahun, 60 tahun ya, nampaklah. Umur 20 tahun pergi mana habis? Depa duduk dalam YouTube depa duduk dalam TikTok duduk dalam Facebook, Instagram depa duduk dalam dunia mereka. Tapi tidak apa tuan-tuan. Kita tahu bahawa nak cari pemuda yang terikat dengan masjid ini bukan mudah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, dalam surah At-Taubah. Sesungguhnya orang yang berimarah masjid, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ilmu tentang maklumat tersebut tuan-tuan mestilah kita berikan kepada mereka. Berikan didikan, berikan tarbiyah kepada anak-anak muda kita. Nak cari remaja, rajulun yata'allaqu bil masajid, seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, bukan mudah tuan-tuan. Nak cari remaja ni bukan mudah, bukan senang. Sebab tu dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi pernah ajar kat sahabat tuan-tuan, ketika mana kana nusalli Nabi SAW, kana nusalli ma'an Nabi SAW fil Isya, ketika mana saat Nabi SAW bersolat Isya bersama dengan para sahabat, tiba-tiba fawadha'a ra'sahu, tiba-tiba datang cucu Nabi Hasan dan Husain duduk kat belakang Nabi. Cucu Nabi duduk kat belakang Nabi ni. Ketika Nabi nak bangun tuan-tuan, Nabi letak pelan-pelan. Para sahabat tuan-tuan tengok ini satu ilmu, dan para ulama hadis apabila mensyarahkan hadis itu, hadza ma'lum bijawaz as-sibyan fil masjid. Ini membuktikan, para ulama hadis mensyarahkan tersebut, ini membuktikan keharusan untuk kita mengajak anak-anak kita, budak-budak kecil ni tuan-tuan, cucu-cucu kita ke, main masjid. Jangan kita duk pergi marah dia. Ada sedekah masjid tuan-tuan sekalian, budak tu baru nak dengan masjid, kawan tu biasalah budak duk main sikit-sikit kat belakang tu. Dia punya cengih, dia pergi cerkah budak tu tuan-tuan, esok tu tak nampak dah budak tu. Esok tu tak nampak dah. Sabarlah, berikan masa dekat dia, nasihat dia pelan-pelan, ya. Nasihat dia pelan-pelan. Lama kelamaan tuan-tuan, budak tu tuan-tuan, dia akan duduk dengan masjid. Bila ada masalah, dia akan cari masjid. Ini pernah terjadi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu dalam riwayat Al-Bukhari, ketika mana Nabi pergi ke rumah Fatimah, tuan-tuan, Nabi tanya, aina di mana sepupu kamu? Sebab Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad SAW sepupu, dan Sayyidina Ali dengan Fatimah suami isteri. Di mana orang lelaki hang ni? Ya, maka Fatimah kata fil masjid. Ali duduk masjid. Ulama hadis kata pada saat ini Sayyidina Ali dengan Fatimah agak tegang dalam suasana rumah tangga. Benda tu biasa tuan-tuan. Benda tu biasa, ketegangan sikit, ada bergaduh sikit, ada seronok sikit, gembira sikit dalam rumah tangga. Benda tu biasa, asam garam dalam rumah tangga. Bukan dia kata bila sahabat Nabi ni tuan-tuan semua seronok ya. Bukan. Itu dia silap faham. Dia tak baca sirah.
Sayyidina Ali pun tuan-tuan pernah bergaduh dengan Fatimah. Ini semua dalam riwayat Al-Bukhari. Fatimah kata, fil masjid. Ali duduk masjid, dia duduk masjid. Maka Nabi SAW pergi cari Sayyidina Ali. Bila cari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nampak Nabi masuk masjid. Pada waktu tu masjid zaman Nabi bukan macam kita ni tuan-tuan, dengan aircon, dengan apa kapet ni, pasang debu macam tu saja. Bila Sayyidina Ali nampak Nabi SAW dia datang ke masjid, dia cuba bersihkan pakaian dia. Kemudian kata Nabi, ijlis ya Aba Turab. Hai dah tuan-tuan, ijlis ya Aba Turab, duduk wahai bapa debu. Dan Sayyidina Ali suka dengan gelaran tersebut. Sayyidina Ali suka dengan gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Saya nak sebut bahawa, apa yang saya nak sebut bahawa, yang saya bawa mai dua riwayat ni tuan-tuan, yang saya nak sebut bahawa para sahabat ni tuan-tuan, kalau dia ada masalah, dia akan cari masjid. Kalau diujikan ujian, Allah berikan ujian berat dalam hidup dia, dia akan teringat masjid. Oh, dia muhasabah balik, rupanya aku lama dah tak pergi masjid. Dah tuan-tuan, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi merata. Dia pergi merata tuan-tuan. Dia cerita pasal Sayyidina Umar ni, dia pergi cerita ke masjid. Tak apalah tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, kita dapat maklumat dan ilmu itu. Tuan-tuan sekalian. Dan kita tahu bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab ini orang yang dalam hatinya dia persaingan antara pelbagai perasaan. Pada satu sisi dia sangat menghormati tradisi yang telah digariskan oleh datuk moyangnya. Ditambah lagi dia terbiasa hidup bebas dengan menuruti hawa nafsu serta meminum arak. Sayyidina Hamzah minum arak. Minta maaf. Sayyidina Umar dia minum arak. Waktu dia belum Islam. Dia ikut hawa nafsu. Dan dia hormat adat-adat yang nenek moyang dia duk ajak kat dia tu. Dia ikut semua. Namun begitu, di sisi yang lain dia takjub dengan keteguhan orang Islam yang tabah menghadapi pelbagai ujian demi mempertahankan akidah mereka. Sayyidina Umar ni sampai terfikir, depa ni sanggup nak kata Muhammad ni, habang kata kalau hampa masuk Islam aku bagi duit, dah pun. Nak kata Muhammad ni nak bagi jawatan besar, dah pun. Tak janji ikan bulan bintang pun. Tapi macam mana depa ni sanggup korbankan masa mereka, sanggup dipulau oleh masyarakat Mekah, dan sanggup korbankan bahkan jiwa raga mereka. Sayyidina Umar terfikir, macam mana keteguhan itu? Ini menyebabkan tuan-tuan sekalian, rasa perasaan yang pelbagai yang saling bertarung dengan diri Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, saya rasa takat tu dulu perkongsian sirah kita pada malam ni, insya-Allah. Pada pertemuan akan datang tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana saat bersejarah Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini seorang khalifah dalam Islam, dan bahkan ijtihad yang dilakukan oleh Umar ni tuan-tuan dekat dengan kebenaran. Kalau kita tengok, kalau kita belajar dalam Hayatus Sahabah, kita belajar dalam kitab Bidayatu wan Nihayah karangan Al-Hafiz Ibnu Katsir, kita belajar dalam kitab Sirru I'lamun Nubala oleh Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi, kita akan tahu keputusan Sayyidina Umar Al-Khattab itu sangat bijaksana. Sehingga kan wasi'u biladil muslimin, ketika mana Sayyidina Umar dia menjadi khalifah tuan-tuan, zaman dialah yang paling banyak tuan-tuan sekalian pembukaan negara-negara umat Islam. Dah tuan-tuan. Ini kita akan tengok. Kita akan tengok, kerana kita akan kupas bagaimana saat bersejarahnya tuan-tuan sekalian keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini cerita baru kita pasal Nabi ni. Cerita para sahabat ni tuan-tuan, dia ada kitab khusus. Insya-Allah tengoklah nanti kalau ada rezeki habis saja kita mengaji sirah ni tuan-tuan, kita baca pula, kita mengaji pula pasal sahabat Nabi pula. Baru seronok tuan-tuan. Tapi tak tahu bila nak habis ni baru 153. Dia ada lah muka surat kat 700 muka surat lebih. Tak tahu siapa pergi dulu. Kita minta doa mudah-mudahan Allah berikan kesempatan rezeki untuk kita habiskan insya-Allah pembacaan sirah kita ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.